Boleh, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يسمع. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberi peluang untuk kita bertemu sekali lagi untuk sama-sama kita membahaskan dan mempelajari matan Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Al-Mujtahid Al-Zahid An-Nasik An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi pada minggu ni kita berada pada hadis yang ke-9, Al-Hadis At-Tasi', di mana pada hadis ke-9 ini menerangkan tentang larangan daripada banyak bersoal kepada apa yang Nabi SAW telah putuskan, dan juga larangan daripada menyusahkan diri sendiri. Okay? Jadi Al-Hadis At-Tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana minggu lepas kita dah cerita sedikit sebanyak tentang Abu Hurairah. Di mana Abu Hurairah ni terdapat khilaf di kalangan para ulama akan nama sebenar beliau. Sekitar 30 qaul, 30 aqwal tentang nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qaul yang masyhur di sisi mutaakhirin, nama Abu Hurairah ni adalah Abdurrahman bin Sakhr. Qaul yang masyhur di kalangan mutaakhirin, okey. Nama sebenar Abu Hurairah ialah Abdurrahman ibn Sakhr, okey, Sakhr radhiyallahu anhu. Jadi kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir malam ni boleh catat terjemahannya, sebab minggu ni anda pakai laptop lain, jadi terjemahan hadis 40 tu anda tak sempat save dalam laptop ni, so boleh catat terjemahannya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larangkan kamu daripada melakukannya, maka jauhilah ia. Okay, kata Nabi SAW, apa yang aku larang kamu daripadanya, maka jauhilah ia. Ma amartukum bihi, apa yang aku arahkan kamu untuk lakukannya, faf'alu minhu mastata'tum, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kamu. Apa yang aku suruh kamu buat, apa yang aku wajibkan kepada kamu untuk buat, maka kamu buatlah dengan kemampuan kamu, sekadar kemampuan kamu. Sesungguhnya telah merosakkan atau telah celaka orang sebelum kamu itu, okey, banyaknya persoalan mereka kepada Nabi mereka, dan begitu juga telah mencelakakan umat sebelum kamu itu perselisihan mereka dengan Nabi-Nabi mereka. Jadi, anda ulang balik terjemahan yang untuk ayat terakhir, maksudnya umat kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat sebelum ni telah binasa ataupun telah rosak disebabkan mereka banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka alaihi wassalatu wassalam, dan mereka berselisih, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, berselisih dengan nabi-nabi mereka. Okey. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. So hadis yang sahih lah tanpa syak. Okay. Pertama sekali, hadis ni sebenarnya dia datang dengan sabab wurud. Di mana sabab wurud ni adalah sebab kepada kenapa hadis ini disebutkan. Apa background, okay, ataupun peristiwa yang menyebabkan Nabi SAW menyebutkan hadis ni. Jadi dalam riwayat Al-Imam Muslim, di dalam sahihnya, Al-Imam Muslim bawakan hadis yang sama yang kita tengah baca ni, tapi dengan redaksi yang lebih panjang, dengan lagi lengkap. Di mana Nabi SAW pada satu hari memberi khutbah. Okay, wahwa anna Nabiya SAW khataba marratan, Nabi SAW bagi khutbah. Faqal ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajj, fahujju. Allah telah fardukan kepada kamu haji, maka laksanakanlah haji. Fahujju, maka kamu semua wajib lakukan haji. Faqala rajulun, tiba-tiba ada seorang tu bangun, dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya apa? Akulla amin ya Rasulullah, adakah nak kena buat haji ni setiap tahun? Okey. Lepas Nabi SAW bagi tahu Allah fardukan kita untuk buat haji, tiba-tiba bangun orang tu, dia kata, nak kena buat setiap tahun ke haji ni ya Rasulullah? Ada orang tanya macam tu. Fasakata hatta qalaha thalatha. Nabi SAW diam sehinggalah orang tu ulang soalan dia 3 kali. Wahai Rasulullah, adakah ini wajib pada setiap tahun haji? Wahai Rasulullah, adakah haji ni wajib pada setiap tahun? Wahai Rasulullah, adakah haji ni wajib setiap tahun? Okey. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law qultu na'am la wajabat." Kalau aku kata ya, kalau soalan kamu tadi tu aku jawab ya, maka nescaya wajiblah haji untuk kamu setiap tahun. Agak-agaklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Larat ke kita nak buat haji setiap tahun ni? Okey, haji seumur hidup pun, sekali nak kena buat seumur hidup pun, berapa ramai yang tak mampu, tak cukup duit kan? Dan kalau mampu berduit pun, masa dan tenaga yang diperlukan, pengorbanan nak kena buat. Kalau tiap-tiap tahun, lagilah susah kan? Sebab itulah Nabi SAW pun kata, kalaulah dah buat haji setiap tahun, lamastata'tum, nescaya kamu semua pun tak larat nak buat. Lamastata'tum, kamu semua pun tak larat nak buat haji setiap tahun. Okey. Lalu Nabi SAW sambung dengan kata, Zaruni ma taraktukum. Zaruni ni fi'il amr. Zaruni fi'il amr. Tinggalkanlah aku pada apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Maksudnya, bila Nabi SAW bagi satu arahan, Nabi stop dekat situ, Nabi stop pada arahan tu, okay, kamu tinggallah kat situ, tak payah tanya lagi. So, dalam kes tadi, Nabi SAW suruh buat haji. Dan Nabi stop dekat situ, Nabi tinggalkan, Nabi tak perincikan, betul tak? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak perincikan. Adakah haji ni kena buat setiap tahun ataupun tidak? Betul tak? Jadi Nabi SAW kata, Zaruni ma taraktukum. Apa yang dekat mana aku stop, apa yang aku tinggalkan, kamu biarlah aku dekat situ. Jangan tanya lagi. Sebab apa? Sebab takut kalau tanya, nanti dia akan ditambah lagi kan. Dan Nabi SAW berhenti dekat kata, Fahujju, lakukanlah haji. Tiba-tiba ada orang tanya, adakah wajib setiap tahun? Takut-takut nanti setiap tahun pula jadi wajib haji. Itu maksud Nabi SAW, zaru ni. Dan zar ni datang daripada, dia adalah fi'il amar. Okay. Dia ada mudhari' dia. Fi'il amar ni fi'il arahan lah. Dia ada mudhari' dia yazar. Okay, yazar ni maksudnya tinggal juga. Cuma fi'il zar ni dia tak ada madhi. Dia tak ada past tense. Okay. Sebahagian para ulama kata umita madhi. Dia punya fi'il madhi dia telah dimatikan. Tak dipakai oleh orang Arab. Tak ada orang kata wazara, wazira, tak ada. Yang ada yazar, fi'il mudhari' ataupun zaru. Zar, okay? Fi'il amr dia. Jadi Nabi SAW kata, Zaruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim. Samalah dengan apa yang adalah hadis ni. Telah binasa orang sebelum kamu tu, banyak orang sebelum kamu tu, kathratu masaihim. Kenapa binasa? Banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka. Okay, nanti kita akan sentuh ni. Adakah banyak bertanya ni tak boleh?
adakah bertanya kepada Nabi itu sendiri satu perkara yang memang dilarang secara total dalam agama kan. Itu pun kita kena tengok. Okay. Kemudian dalam riwayat yang dibawa oleh Imam Muslim yang lebih panjang tu, واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Apabila aku suruh kamu buat satu perkara, maka lakukanlah dia. Apabila aku larang kamu untuk lakukan satu perkara, fada'u, tinggalkanlah ia. Samalah dengan hadis yang ada dekat atas ni. Okey. So, itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua, hadis ni adalah hadis yang kata para ulama, hadis yang menjadi hadis utama dalam isu al-ma'murat wal manhiyat. Apa dia al-ma'murat wal manhiyat? Al-ma'murat wal manhiyat ini adalah al-ma'murat adalah apa yang syarak suruh buat. Okey, arahan-arahan, suruhan-suruhan daripada syarak. Al-ma'murat. Syarak suruh kita solat, syarak suruh kita tunaikan zakat, syarak suruh kita puasa. Okey, syarak suruh kita umrah dan haji bagi orang yang mampu. Okey. Itu ma'murat. Syarak suruh kita sambungkan silaturahim, syarak suruh kita berlaku baik pada ibu bapa, syarak suruh kita bercakap jujur, okey? Jujur dalam perniagaan, jujur dalam percakapan. Itu ma'murat. Dan kita ada apa dipanggil sebagai manhiyat. Manhiyat ni adalah larangan lah. Syarak larang daripada kita melakukan syirik. Syarak larang daripada kita melakukan kekufuran. Syarak larang daripada kita melakukan contohnya zina, daripada minum arak, daripada berjudi, daripada merompak, daripada mencuri dan sebagainya. Itu dipanggil apa? Tuan-tuan dan puan, itu dipanggil manhiyat. Okey. Jadi kaedah dia Nabi SAW kata, yang dilarang tu tinggalkanlah. Fajtanibuh, jauhkanlah diri kita daripada apa yang dilarang. Dalam riwayat lain kata fada'u, tinggalkanlah ia. Okey. Tapi kalau apa yang Nabi SAW suruh, maka kena buat juga sekadar yang mampu. Jadi dekat sini ulama bahas, mana lagi mudah? Meninggalkan larangan atau membuat ataupun melakukan satu suruhan. Ana ulang balik. Ulama bahas mana lagi mudah? Untuk kita meninggalkan larangan Nabi SAW, kita meninggalkan apa yang Nabi SAW larang, ataupun yang lagi mudah adalah kita buat apa yang Nabi SAW suruh. Jadi jawapannya yang mudah adalah meninggalkan apa yang dilarang. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Meninggal apa yang dilarang ni tak perlu buat apa-apa. Bila Nabi SAW larang kita minum arak, jangan minum arak je lah. Ada tak perbuatan tertentu untuk kita buat? Tak ada. Cukuplah kita tak minum arak. Kita buatlah segala apa yang lain selain minum arak, itu dah anggap meninggalkan minum arak. Betul tak? Nabi SAW larang daripada mencuri. Kita menahan diri kita daripada mencuri ni susah ke? Senang. Menahan diri daripada mencuri bukan satu perbuatan atau action yang perlukan tenaga. Bukan kita nak kena, tak. Berbeza dengan melakukan apa yang Nabi SAW suruh. Solat, kena bangun, ambil wuduk, solat. Zakat kena keluarkan kan. Kena keluarkan duit kita. Okay, kena susah payah lah pula nak kena buat kiraan. Puasa pun samalah. Pun kena ada effort daripada diri kita juga dan ambil tenaga kita. Okay, jadi tarkul manhiyat ashal, lagi mudah. Meninggal apa yang dilarang lagi mudah daripada fi'lul ma'murat, membuat apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Itu pertama. Yang kedua, okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang lagi besar dosanya? Mana lagi besar dosa? Melakukan apa yang Nabi SAW larang ataupun meninggalkan apa yang Nabi SAW suruh? Ana ulang balik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Mana lagi mudah? Okey. Adakah yang lagi mana yang lagi besar dosanya? Okey, mana yang lagi besar dosanya? Melakukan apa yang dilarang ataupun meninggalkan apa yang disuruh? Melakukan apa yang dilarang, maksudnya contohnya kita minum arak ke, disadah-dah ke apa, ataupun meninggalkan apa disuruh, contohnya meninggalkan solat, meninggalkan puasa. Mana lagi besar dosanya? Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil masa untuk fikir. Ini soalan untuk kita sama-sama berfikir. Jawapannya sebenarnya,
kata para ulama kita yang alim-alim ni, ya, yang tahqiq ni, hebat-hebat ni, antaranya Imam Ibnul Qayyim, mereka kata yang lebih berat dosanya adalah meninggalkan apa yang disuruh. Meninggalkan apa yang disuruh lebih berat dosanya daripada melakukan apa yang dilarang. Okey. Meninggalkan apa yang disuruh lebih berat dosanya daripada melakukan apa yang dilarang. Dalilnya apa? Okey, Imam Ibnul Qayyim kata antara dalil yang paling jelas adalah perbandingan di antara iblis dan juga Nabi Adam alaihissalam. Di antara iblis dan Nabi Adam alaihissalam. Iblis, tuan-tuan dan puan-puan, apa dia buat? Iblis ni meninggalkan daripada melakukan sujud. Bukankah Allah telah mengarahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis tinggalkan untuk melakukan sujud. Itu adalah meninggalkan apa yang disuruh. Adapun Nabi Adam buat apa, tuan-tuan dan puan-puan? Alaihissalam. Nabi Adam makan buah khuldi yang Allah Subhanahu Wa Taala larang untuk makan dekat syurga. Nabi Adam buat apa? Nabi Adam melakukan apa yang dilarang. Sekarang saya tanya tuan-tuan dan puan-puan dalam mata sekalian, antara Nabi Adam dengan iblis mana lagi baik? Okay, secara pastinya tanpa khilaf, mestilah tuan-tuan dan puan-puan akan cakap Nabi Adam lagi baik. Sebab kesalahan dan dosa yang dibuat oleh Nabi Adam tu berbeza dengan iblis. Lagi rendah dan tak seserius dosa iblis. Iblis enggan untuk sujud, meninggalkan apa yang Allah larang, dan meninggalkan apa yang Allah suruh. Adapun Nabi Adam, dia melakukan apa yang Allah larang. So dosa meninggalkan apa yang disuruh lebih besar dan lebih berat daripada dosa melakukan apa yang dilarang. Sebab itulah tuan-tuan dan perempuan, kalau kita perhatikan, ulama bahas kan apa hukum meninggalkan solat. Dan anda dah pernah sentuh dalam kuliah-kuliah sebelum ni, ada khilaf kan dalam hukum meninggalkan solat. Okey. Dan pandangan yang ramai daripada para sahabat dan tabi'in, ulama salaf, hatta sebahagian ulama mengatakan ijma' di kalangan sahabat dan tabi'in, bahawa siapa yang meninggalkan solat secara total telah melakukan dosa besar yang boleh mengeluarkan dia daripada agama Islam. So meninggalkan solat itu meninggalkan apa yang disuruh. Lebih besar daripada orang yang melakukan zina dengan minum arak dengan berjudi. Tu dia. Sampai boleh buat dia keluar daripada Islam. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Sampai ulama bahas, sampai ulama khilaf. Solat ni berapa kali yang ditinggal boleh mengeluarkan dia daripada Islam. Adakah dengan meninggal solat secara total ataupun meninggal solat cukup satu waktu ke? Ada khilaf yang masyhur. Okey. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelaslah bahagian yang tu. Okay. Seterusnya, isu bertanya. Bila Nabi SAW kata umat-umat sebelum ni binasa sebab banyak bertanya kepada Nabi, ada orang mungkin akan timbulkan persoalan ataupun bermain di fikiran dan minda dia. Dia akan tanya, bukan ke Al-Quran sendiri arahkan kita untuk bertanya kepada orang yang ahli? Bagi para sahabat Nabi SAW, siapa yang orang yang ahli di kalangan mereka? Nabi SAW sendirilah. Sewaktu Nabi SAW masih hidup. Quran sendiri suruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Okay, tanyalah kamu kepada ahli zikir. Tanyalah kamu kepada ahli ilmu sekiranya kamu tidak mengetahui. Quran suruh ni fas'alu fi'il amr. Tanyalah. Okey. Tapi dekat hadis ni kata banyak bertanya ni binasa pula. Jadi macam mana kita nak harmonikan di antara dua dalil ni? Okey, dalil yang ada dalam Quran mengajak kita untuk bertanya kepada orang yang ahli akan perkara yang kita tak tahu. Adapun hadis ni kata banyak bertanya akan binasakan kita. Macam mana kita nak faham? Macam mana kita nak harmonikan? Okey, jawapan dia, tuan-tuan dan puan-puan dalam mata sekalian, ada perkara yang bagus untuk kita banyak bertanya, ada perkara yang tak boleh untuk kita banyak bertanya. Itu cara dia. Itu cara para ulama harmoni dan jamakkan di antara dua dalil ni. Okey, maksudnya ada bahagian dalam agama ni yang syarak galakkan kita untuk bertanya dengan banyak, ada bahagian dalam agama ni yang syarak tak suka kita bertanya. So, apa contoh perkara yang syarak tak suka kita bertanya pada perkara tersebut? Syarak larang kita daripada bertanya perkara tersebut. Pertama,
bertanya perkara yang tak ada manfaat. As-su'alu amma la yanfa'. Kan? As-su'alu amma la yanfa'. Kalau contoh orang tanya, Jibril punya sayap tu warna apa? Jibril punya sayap tu apa dia punya berat dia? Kepanjangan dia berapa sentimeter? Itu soal amma la yanfa'. Betul tak? Ada apa faedah yang kita dapat kalau kita ukur, kalau kita bahas dan bertanya tentang berapa sentimeter sayap Jibril, Jibril punya sayap warna apa, okey, sayap tu pula adakah sayap tu lutsina atau tak lutsina. Itu soalan yang la yanfa'. Perkara macam tu syarak tak suka kita tanya. Syarak larang daripada kita bertanya. Antara perkara yang syarak tak suka juga untuk kita bertanya, bersoal tentang perkara ghaib yang Allah telah pun sembunyikan dan rahsiakan. Orang tanya, bila hari kiamat, bila nak berlaku kiamat ni, apa tarikh dia? Okay, apa hari nak berlaku ni, apa tarikh dia, siapa tahu bila. Sibukkan diri tentang bertanya tarikh kiamat. Sedangkan tarikh kiamat ni kita pun tahu perkara ghaib yang hanya Allah sahaja tahu. Allah simpankan dan rahsiakan daripada orang lain tahu. Itu pun perkara yang syarak tak suka kita banyak bertanya. Yang ketiga, syarak tak suka untuk kita bertanya perkara yang memudaratkan kita. Okay, memudaratkan kita kalau kita tanya. Memudaratkan tu dari sudut apa? Dia akan membawa kepada menjadi lagi susah dan terbeban kepada kita. So, apa contoh dia? Contoh dia yang ada dalam kes hadis ni. Yang ada dalam kes sebab buruk hadis ni, iaitu orang yang bertanya tentang adakah haji tu wajib setiap tahun. So, soalan dia tu, okay, sebenarnya menatijahkan beban yang tambahan kepada diri dia. Kalau dia tak tanya lagi bagus. So soalan tu berbahaya sebab ditakuti kalau Nabi SAW iakan, maka dia dah jadi satu bebanan tambahan untuk dia buat haji setiap tahun. Betul tak? Jadi soalan-soalan yang menjurus kepada membawa bebanan tambahan kepada kita, menyusahkan kita, memudaratkan kita, itu pun syarak tak galakkan dan tak suruh kita tanya. Sehingga kan Nabi SAW pernah sebut, okey, dalam satu hadis, inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatih. Di antara orang Islam yang paling besar dosanya ialah siapa yang bertanya akan perkara yang asalnya tak haram, tapi sebabkan pertanyaan dia tu perkara tersebut diharamkan. Nabi SAW kata, ini a'zamul muslimina jurman. A'zamul muslimina jurman. Sebesar-besar dosa di kalangan orang Islam. Nabi SAW kata, sebesar-besar dosa di kalangan orang Islam ni, orang yang dia bertanya akan perkara yang sebenarnya tak haramkan pun, tapi bila dah banyak bertanya sangat, perkara tersebut diharamkan. Dia tu akan menanggung dosa yang besar. Okay? So itu perkara-perkara yang syarak tak berkenan dan tak suka untuk kita bertanya. Adapun perkara yang syarak galakkan kita untuk bertanya, maka ianya adalah pertanyaan yang menjurus kepada penambahan ilmu yang bermanfaat dan juga yang menjurus kepada penambahan amalan dan kesempurnaan amalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh catat, dhabit dia ataupun kunci dia untuk soalan yang disukai dan dipuji oleh syarak adalah bersoal akan perkara yang membantu kita untuk mendapat penambahan dalam ilmu yang bermanfaat, satu, penambahan dalam ilmu, terus untuk kita mendapat penambahan dalam amalan kita, kesempurnaan dalam amalan kita, sahihnya ibadah kita dan amalan kita. Soalan-soalan yang menjurus kepada perkara-perkara tadi tu, itu soalan yang syarak suka. Itu tak termasuk dalam larangan ataupun celaan yang ada dalam hadis ni. Itu banyak bertanya, tak masuk. Bahkan syarak nak, bahkan syarak nak untuk kita bertanya perkara-perkara tersebut. Dan ayat Quran yang menyuruh kita untuk bertanya tu, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, ditafsirkan untuk bertanya akan perkara yang menambahkan ilmu yang bermanfaat dan menambahkan amalan dan menyempurnakan dan mensahihkan amalan kita. Itu kita tafsir ayat tersebut. Okey.
Kemudian yang terakhir Nabi SAW kata wama waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan antara perkara yang memudarat, antara perkara yang telah membinasakan umat sebelum kita juga adalah perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka. Okey. Umat zaman dulu sebelum umat kita ni, banyak daripada mereka yang binasa kerana mereka berselisih dengan nabi-nabi mereka. Ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ikhtilaf dekat sini dibaca dengan dhammah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat skrin ni, dia ada kata kat bawah tu huwa bi raf'il fa. Maksudnya khilafu, fu. La bi kasriha, bukan dengan khilafi. So wakhtilafu, okay, fuhum. Sebab ada kesan kalau kita baca dia dengan dhammah atau kita baca dia dengan kasrah. Kalau kita baca wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, dia akan menjadi maksudnya antara perkara yang membinasakan juga adalah berselisih dengan nabi. Okay, berselisih dengan nabi-nabi. Nabi-nabi, umat-umat dulu ni binasa sebab mereka berselisih dengan nabi-nabi mereka. Tapi kalau kita baca wakhtilafi, kita baca baris bawah, dia akan jadi yang membinasakan umat sebelum kamu ni banyaknya pertanyaan mereka kepada nabi-nabi mereka dan banyaknya perselisihan mereka kepada nabi-nabi. So kalau kita baca baris bawah, dia jadi banyak perselisihan. Kalau kita baca baris atas dhammah wakhtilafu, dia akan masuk perselisihan saja. Kecil atau banyak tak penting. Jadi mana yang tepat? Dhammah ke kasrah? Baris depan ke baris bawah? Jawapan dia kata para ulama baris depan, wakhtilafu, fuhum. Yang bermaksud tak semestinya perselisihan umat tu dengan nabi tu banyak pun, itu pun dah binasakan dah. Bukan kathratu ikhtilafihim, tapi wakhtilafuhum. Berselisih satu dua perkara pun dah cukup bahaya dan cukup mampu untuk membinasakan suatu umat. So itu beza kita baca huruf fa dekat situ baris depan atau baris bawah. Okey. Jadi Nabi SAW kata wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, berselisihnya mereka dengan nabi-nabi mereka. Berselisihnya tu berapa banyak Nabi SAW tak detailkan. Maksudnya umum, boleh jadi 1, 2, 3 kali pun dah bahaya dah. Tak disyaratkan untuk banyak perselisihan pun. Jadi kita kena jaga-jaga dan hati-hati daripada menyelisihi Nabi SAW. Menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Menyelisihi arahan Nabi SAW. Okay. Di mana pada zaman sekarang ni, bukan main banyak lagi lah orang yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Okay. Banyak orang yang dah mula menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Sama ada dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, okay, dalam urusan beragama. Berapa ramai orang yang dah berselisih dengan Nabi SAW. Tak mau cari hidup Islam. Tak berkenan dengan cari hidup Islam. Rasa cari hidup Islam ni mundur. Rasa kalau orang Islam ni pakai kopiah, okay, lakinya dengan berjanggut, dia kata nampak lekeh, nampak tak kemas, janggut ni nampak macam kambing. Okay, ada orang kata macam tu kan. Laki simpan janggut ni nampak macam kambing, tak kemas, macam orang Islam ni tak bertamadun. Itu berselisih dengan hadis, berselisih dengan petunjuk Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW galakkan untuk laki menyimpan janggut. Bahkan wajiblah untuk laki menyimpan janggut, dengan perincian-perincian dia kan. So berselisih dengan Nabi ni bahaya. Berselisih dengan Nabi-Nabi ni, dengan Nabi SAW ni bahaya. Dan Nabi SAW dah bagi tahu dekat hadis ni, dengan menyelisihi Nabi itu menjamin kebinasaan kepada umat tu. Isu janggut tadi tu, itu satu isu. Ada isu-isu lain yang besar berselisih dengan petunjuk Nabi dalam beragama. Dalam berhukum, itu pun berselisih juga. Itu bahaya. Okay? Kita kena jaga diri kita, okay, daripada untuk tidak berselisih dengan petunjuk Nabi SAW. Nabi SAW punya petunjuk adalah untuk kita berbangga dengan Islam, berdakwah dan Islam, okay? Mengajak orang kepada Islam. Tiba-tiba sampai kat dia tak suka. Dia rimas tengok orang dakwah. Dia rasa tak berkenan tengok orang sibuk berdakwah setiap pagi dan malam setiap hari ni. Bagi dia, buat apa dakwah, biar je lah orang dengan agama mereka. Aku tak berkenan lah tengok orang duk sibuk berdakwah je. Itu berselisih dengan hadis Nabi SAW. So jaga-jagalah, okay, berselisih dengan petunjuk Nabi SAW ni. Berterusnya kita masuk hadis ke-10, al-hadithul ashir.
Al-halal sabab liijabati du'a wa aklul harami yamna'uha. Dalam braket tu umpama penerangan lah kepada hadis yang ke-10 ni. Jadi hadis yang ke-10 ni membicarakan tentang makanan yang halal itu, okay, rezeki yang halal dan makanan yang halal itu sebab kepada dimustajabkan doa, dan memakan makanan ataupun perkara yang haram itu adalah sebab kepada terhalangnya mustajabnya doa. Okay. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Okay, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah itu tayyibun. Allah itu sifatnya baik, bagus. Tidak, Allah itu sifatnya baik dan bagus. Dan Allah tidak menerima melainkan perkara yang baik-baik sahaja. La yaqbalu illa tayyiba. Okay. Sesungguhnya Allah itu baik atau bagus dan Allah tidak menerima melainkan perkara yang baik-baik sahaja. Dan sesungguhnya Allah telah mengarahkan orang-orang beriman dengan arahan yang sama yang Allah telah arahkan kepada rasul-rasulnya, iaitu arahan Allah kepada Rasul, makanlah kamu daripada makanan atau rezeki-rezeki yang baik, rezeki-rezeki yang bagus, rezeki-rezeki yang halal. Wa'malu salihah, dan laksanakanlah amalan soleh. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu daripada rezeki-rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, rezeki-rezeki yang halal yang kami berikan kepada kamu. Jadi arahan kepada orang beriman sama dengan arahan yang Allah berikan kepada rasul-rasul. Okay. Alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kisah seorang lelaki yutilus safar. Dia berada dalam permusafiran yang panjang. Lama dia bermusafir. Permusafiran dia panjang. Ash'ath, rambut dia kusut masai. Aghbar. Aghbar ni kita cakap berdebu-debu badan dia. Dia lama sangat bermusafir. Orang cakap on the road. Dia on the road lama sangat sampai tubuh badan dia tu berdebu, bertanah. Okay, tak mandi lama lah kan, tak bersihkan diri. Aghbar. Yamuddu yadaihi ilas sama. Dia extend tangan dia. Dia panjatkan tangan dia ke langit untuk memohon doa. So kaifiat dia memanjatkan tangan dia untuk memohon doa ni, kata para ulama, ada beberapa kemungkinan. Mungkin dia buat macam ni. Okay. Dia punya zahar, maksudnya dia punya bahagian belakang tapak ni menghadap kiblat. Ada yang kata macam tu. Ada yang kata bahagian belakang tapak tangan ni, dia punya zahrul yad, okay, menghadap langit. Macam tu. Tinggilah dia angkat. Dia angkat tangan dia untuk berdoa tu tinggi sampai yang belakang ni menghadap langit. Ada yang kata macam tu, ada yang kata sampai menghadap kiblat. Okay. Kemudian dia berdoa, Ya Rab, Ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan apa yang dia makan haram. Apa yang dia minum haram. Wa malbasuhu haram. Apa yang dia pakai pun haram. Wa ghuziya bil haram. Dia itu sendiri diberi makan. Okay, diberi minum, dikenyangkan. Ghuzi ni maksudnya diberi, kita cakap, kalau orang Inggeris kata nourished, N-U-R-I-S-H-E-D, nourished. Diberikan makan dan minum dia dengan perkara haram, dipenuhkan dengan perkara haram dia tu. Wa ghuziya bil haram. Ghuzi, okay, seperti mana yang sahih menurut riwayat-riwayat hadis 40 ni, maksudnya setakat apa yang
ada dalam periwayatan hadis 40 ni, okey, seingat ana lah, mungkin anda tersilap, seingat ana, hadis 40 ni dengan periwayatan daripada para ulama dengan sanad yang bersambung sampai kepada pengarang ni, Al-Imam An-Nawawi, okey, dengan sanad yang bersambung, ulama mendhabitkan atau menetapkan bahawa ghuzi ni tanpa syaddah, wa ghuziya. Sebab ada sebahagian cetakan hadis 40, okey, ataupun terbitan hadis 40 yang dah terjemah atau tak terjemah, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan akan nampak ada sabdu, ada syaddah, wa ghuzziya, macam tu. Itu tak tepat. Okey, jadi kata para ulama, allati waqa'at alaihi riwayah, ataupun allazi waqa'at alaihi riwayah, yang sabit dalam riwayat-riwayat hadis 40 secara bersanad daripada para ulama ni adalah tanpa sabdu ataupun tanpa syaddah, wa ghuzziya bil haram. Kemudian Nabi SAW bertanya, fa'anna yustajabu lidzalik. Agak-agaklah kalau macam tu, patut ke dimustajabkan doa dan permintaan dia. Kalau begitulah hal dan keadaan dia, bolehkah kita nak kata dimustajabkan doa dia? Rawahu Muslim. Okey, kita pergi kepada huraian. Pertama, innallaha tayyib. Berdasarkan hadis ni, sebahagian ulama kita, antaranya Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, yang masyhur dengan gelaran Al-Qadhi, okey, alim masyhur dalam banyak bidang akidah, hadis, fiqh dan sebagainya, dalam tafsir ayat hukum, okey. Dan juga ulama moden antaranya Al-Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, okey, rahimahullah. Kedua ulama ni berpandangan bahawa hadis ni merupakan dalil bahawa di antara nama-nama Allah ialah At-Tayyib. At-Tayyib. Okey, berdasarkan hadis ni. Okey, adapun sebahagian ulama yang lain, mereka tak bersetuju kerana mereka kata perkataan tayyib dalam hadis ni tak datang datang tanpa al. Okey, maka tak boleh guna hadis ni sebagai dalil untuk mengisbat bahawa Allah mempunyai nama sebagai At-Tayyib. Ala kulli hal, ulama sepakat bahawa hadis ni dalil bahawa Allah bersifat dengan At-Tayyib ni. Tayyib ni merupakan sifat bagi Allah. Baik dan bagus itu sifat Allah. Ini tak ada khilaf, tuan-tuan dan puan-puan. Tayyib itu sebagai sifat Allah, tak ada khilaf. Yang ada khilaf adalah adakah At-Tayyib atau Tayyib ini nama daripada nama-nama Allah. Wallahu ta'ala alam, jumhur mungkin melihat dia ni bukan nama. Tapi sebahagian ulama seperti Al-Imam Ibn Al-Arabi dan juga Syekh Ibn Utsaimin merasakan bahawa Tayyib ni antara nama-nama Allah. Okay. Seterusnya, la yaqbalu illa tayyiba. Allah tak terima amalan melainkan yang baik-baik. Apa dia amalan yang baik? Amalan yang dilakukan ikhlas kerana Allah dan menepati tata cara dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saya pernah huraikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada kelas-kelas sebelum ni. Okey. Dan anda pernah sebutkan amalan tak diterima melainkan dengan ikhlas. Mesti ikhlas. Kedua, mengikuti tata cara dan petunjuk Nabi SAW. Dan kata Ibnu Raslan dalam Zubat beliau, wa niyyatun wal qawlu thumma al-amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Niat, amalan dan percakapan kita kalau tak sama dengan petunjuk Nabi, tak sama dengan seperti mana yang Nabi SAW sunnahkan, maka tak diterima. Wa niyyatun wal qawlu thumma al-amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Okey, kemudian tentang galakan dan suruhan untuk kita makan perkara yang halal ini, Nabi SAW menyebutkan satu kisah. Ada seorang lelaki yang yutilus safar. Kenapa Nabi SAW sebutkan sifat-sifat ni? Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sama-sama dengan saya perhatikan betul-betul apa yang disebutkan dalam hadis ni, yutilus safar ataupun tawilus safar, maksudnya dia berada pada pemusafiran yang jauh dan panjang. Okey. Itu sebenarnya salah satu sebab daripada dimustajabkan doa. Salah satu sebab daripada dimustajabkan doa. Okey, anda minta maaf sebelum anda nak hurai tentang isu mustajab doa dan tak mustajab ni, apa faktor kepada mustajab doa dan faktor kepada yang boleh menghalang atau menghalang daripada doa kita tu dimustajabkan.
Ana terlupa nak sebutkan poin penting tadi. Dalam menghuraikan illa tayyiba, Allah tak menerima melainkan perkara yang baik. Ana sebutkan maksudnya amalan tu ikhlas dan menepati tata cara dan petunjuk yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bahawa kalau orang tu dia buat dengan cara yang haram, jalan haram, amalan tu tak diterima lah. Kita tak boleh justifikan satu amalan baik kita buat. Kita buat satu amalan, kita tak boleh justifikan satu amalan buruk yang kita daripada orang kaya, dengan duit tu dibagi sedekah dekat orang miskin. Kan? Kisah Robin Hood ni katanya curi daripada orang kaya, kemudian harta-harta yang dicuri daripada orang kaya tu dibagi kepada orang-orang yang miskin. Jadi dia tak boleh justifikan sebenarnya. Adakah sedekahnya dapat pahala? Tak dapat pahala, tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian. Sebab apa? Sebab Allah hanya menerima perkara yang baik. Dalam hadis lain, hadis riwayat Tirmizi, kalau anda tak silap hadis pertama dalam Jami' At-Tirmizi, Nabi sadaqatan min ghulul. Tak menerima sedekah yang datang daripada harta yang haram. Ghulul. Dan ghulul ni ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mentafsirkan ghulul ni dengan tafsir am, iaitu apa sahaja harta yang haram. Okey. Wala sadaqatan min ghulul. Allah tak menerima sedekah daripada harta yang haram. Okey. Mula-mula Nabi SAW kata Allah ni tak menerima solat melainkan dengan taharah. La tuqbalu salatun bighairi la tuqbalu salatun bighairi tuhur, dengan dham, dengan baris depan pada huruf ta. Allah tak menerima solat tanpa ada taharah, penyucian. Tuhur dekat situ fi'il. Tuhur tu maksudnya penyucian. Tuhur tu maksudnya ada taharah. Dan Allah juga tidak menerima sedekah daripada harta yang haram. Jadi wala sadaqatan min ghulul. Jadi hadis tu menunjukkan bahawa amalan tak diterima kalau tak menepati sunnah, dan kalau orang tu buat perkara haram, dia tak boleh justifikan perkara haram tu walaupun natijahnya baik. Dia bagi sedekah, tapi sedekah yang dibagi itu daripada harta haram. Dia curi duit orang kemudian dia bagi sedekah. Dia curi duit orang kemudian sedekah. Okey. Seterusnya tentang isu tadi, isu orang yang berdoa ni tadi. So Nabi SAW sebenarnya sebutkan kisah orang ni yang pada dia sebenarnya terkumpul banyak faktor untuk dimustajabkan doa. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sama-sama dengan saya perhatikan, Nabi SAW sebutkan banyak faktor yang sebenarnya membantu dia untuk dimustajabkan doa dia. Cuma sayang sekali, faktor-faktor yang banyak ni tadi tak mampu untuk membuatkan doa dia dimakbulkan. Apa faktor dia? Pertama, berada dalam permusafiran. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan status yang hasan ataupun sahih di sisi sebagian ulama, Nabi SAW pernah menyebutkan thalathu da'awatin yustajabu lahun. 3 doa yang Allah pasti mustajabkan. La syakka fihin. Tak ada syak bahawa Allah akan mustajabkan doa tu. Apa dia? Pertama, da'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi. Yang kedua, da'watul musafir. Doa orang yang sedang bermusafir. Yang ketiga, da'watul walid liwaladi. Doa ayah kepada anaknya. Okey. Jadi 3 ni Nabi SAW kata doa yang pasti mustajab. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan tadi, nombor 2 Nabi SAW sebut adalah da'watul musafir, doa orang yang sedang bermusafir. Laki ni sekarang ni waktu nak berdoa ni dia yutilus safar, dia dalam pemusafiran ni. Ini faktor kepada mustajabnya doa ni. Kemudian kedua, ash'atha aghbar. Penampilan dia yang kusut masai dan berdebu tu, maksudnya penampilan yang kita cakap rendah, tawadhu', datang dalam keadaan yang kita kata rendah lah. Nak kata hina pun tak juga, kita kata rendah. Merendah diri.
Ini pun sunnah juga, dan ini pun faktor kepada ini adalah faktor kepada dimustajabkan doa, iaitu bila kita buat satu doa tu dalam keadaan merendah diri. Merendah diri itu pula secara batin kita merendah diri, dan juga dalam setengah keadaan kita merendahkan diri secara zahir. Macam mana merendahkan diri secara zahir? Kata para ulama, contohnya bila kita nak doa untuk minta hujan turun, doa al-istisqa. Okay, bila kita lakukan solat al-istisqa dan kemudian kita berdoa, para fuqaha kita menyatakan sunnah untuk kita keluar nanti berkumpul untuk solat istisqa, kita memakai pakaian yang rendah, pakaian yang tak cantik, yang itulah rendah tak cantik tu. Okay, dia punya istilah dia thiyabu bizlah. Thiyabu bizlah ataupun thawbu bizlah. Okay, thiyabu bizlah. Thiyabu bizlah ni maksudnya pakaian yang tak bukanlah mewah, bukanlah yang fashion sangat, tak. Ni pakaian yang biasa, yang rendah. Itu menjadi faktor untuk dimakbul dan dimustajabkan doa untuk istisqa. So lelaki ni sebenarnya, waktu kita cakap dia kusut masai dan dia tu berdebu, itu secara tidak langsung itu adalah faktor yang menyebabkan doa dia patutnya mustajab juga. Faktor seterusnya yang patut menyebabkan doa dia mustajab adalah dia mengangkat tangan. Okay, mengangkat tangan ketika berdoa, yang mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad juga, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Hibban. Kata Imam Ibnu Hajar sanadnya hasan atau baik. Imam Ibnu Hajar mengatakan wasanaduhu jayyid, sanadnya bagus atau baik. Nabi SAW bersabda, innallaha hayyun karim. Hayyun karim yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra khaibatain. Allah Maha Pemurah dan Allah segan kalau ada hamba-Nya yang angkat tangan ketika berdoa. Allah maksudnya kalau kita angkat tangan ketika berdoa ni, itu faktor yang kuat sangat untuk dimustajabkan doa. Bila ada orang angkat tangan, itu menjadi satu faktor yang kuat untuk dimustajabkan doa ni. Allah hayy. Allah rasa malu kalau menolak permintaan hamba tu kosong. Khaibatain ni kosong. Dia pulang tanpa dapat apa, dia habis doa tu tanpa dapat apa-apa pulangan. Kalau orang tanya malu, maksudnya macam mana? So dengan cara yang layak bagi Allah, tak sama dengan malunya para makhluk. Tak sama dengan malunya para makhluk dengan cara yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. So itu pun menyatakan bahawa mengangkat tangan ketika berdoa ni patutnya mustajab doa. Itu ketiga. Faktor keempat yang patutnya mustajab doa dia adalah dia menyebut ya Rab, ya Rab. Kata para ulama, bila kita berdoa dengan kita mengulangkan lafaz rububiyah, Rabb, ya Rabbana, ya Rabbi, Rabbuna ni, pakai Rabb banyak ni, menyebut Rabb banyak dalam berdoa ni, seperti mana yang datang dalam Al-Quran banyak kan, Rabbana la tuzigh qulubana, ba'da idh hadaitana, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana banyak ni. Itu sebenarnya adalah faktor kepada dimustajabkan doa. Dan itulah sunnah para anbiya bila berdoa, banyak dengan Rabb ni. So patutnya dimustajabkan doa dia ada 4 faktor yang sangat kuat. Bayangkan satu faktor ni saja dah cukup untuk mustajabkan satu doa, untuk mustajabkan suatu doa. Apatah lagi bila berkumpulnya keempat-empat faktor ni. Tapi apa jadi? Rupanya doa dia tak diterima. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Pakai pakaian haram, dia isi diri dia tu dengan perkara yang haram. Maka disebabkan perkara tersebut tidak dimustajabkan doanya. Tidak dimustajabkan doanya. Maka sebab itulah petunjuk daripada Nabi SAW dan ulama salaf kita bahawa mereka sangat berhati-hati dalam isu makan apa yang halal dan haram ni. Sebab mereka tahu ianya akan menjadi penghalang. Sebab tuan-tuan dan puan-puan kena faham, walaupun perkara-perkara tadi tu faktor dan sebab kepada mustajabnya doa, kata para ulama, sebab mustajab doa ni untuk dia jadi kesan, hendaklah tak ada mawani', tak ada penghalang dalam doa.
penghalang dalam doa dia. Apa penghalang-penghalang dalam doa ni? Penghalang dalam doa ni banyak, tuan-tuan dan puan. Nabi SAW sebutkan dalam banyak hadis-hadis yang lain. Antaranya dia istijal, dia tergesa-gesa dalam doa. Itu pun ditakuti menjadi penghalang. Antaranya dia doa perkara yang membawa kepada potongnya silaturahim. Buruknya silaturahim di kalangan dua orang Islam. Buruknya hubungan di antara dua orang Islam. Itu pun ditakuti menjadi penghalang. Dan antara juga yang menjadi penghalang kepada doa tak diterima adalah dia makan benda haram, minum benda haram, pakai pakaian haram. So benda-benda ni dipanggil mawani, penghalang-penghalang doa ni. Kalau dia wujud, faktor-faktor tadi, faktor-faktor tadi yang seperti musafir, pakaian yang rendah diri, hati berdoa ni, takut faktor-faktor tadi tu tak bagi kesan, terhalang. Kenapa sebab tu semua terhalang daripada bagi kesan? Kerana ada mawani'. Kerana ada penghalang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak doa kita mustajab, bukan sahaja kita kena bersungguh-sungguh cari faktor ataupun sebab kepada doa mustajab, kita kena bersungguh-sungguh juga untuk pastikan tak ada mawani', penghalang daripada mustajabnya doa kita. Okey. Dan petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, pernah berkata, tamar di atas katil aku. Ajidu at-tamrata saqitatan ala firashi fa'arfa'uha li'akulaha. Nabi SAW pun kata, aku pun ambil tamar tadi tu pun nak makan adalah. Ini tamar yang Nabi SAW jumpa atas katil dia, baginda sallallahu alaihi wasallam. Thumma akhsha an takuna sadaqatan fa ulqiha. Tapi Nabi SAW dah nak makan tu, Nabi SAW pun tak jadi makan. Nabi SAW pun tak jadi nak makan kurma tu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata, aku bimbang atau khawatir kurma yang ada atas katil aku tadi tu entah kurma yang orang bagi kat Nabi SAW atas dasar sedekah. Okey, atas dasar sedekah. Di mana Nabi SAW ni tak boleh menerima sedekah. Dan tak boleh nak kata harta radhiyallahu anhu, bahawa Sayyidina Abu Bakar ni ada hamba. Yang hamba ni dulu dia pernah bekerja sebagai ahli sihir lah. Okay. Yang satu hari Sayyidina Abu Bakar pernah memakan hasil makanan daripada hamba dia tadi. Hasil daripada hamba dia punya pekerjaan. Hamba dia dulu ni ada satu pekerjaan lah. Okay, mungkin dia bertanam dan sebagainya, dia bertanam pokok-pokok. Okay, dia mungkin ada tanaman tersendiri. Hasil tanaman dia yang ditanam tu dia dapat dekat Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar pun makan. Okay. Bila Sayyidina Abu Bakar makan, hamba tu berkata dekat Sayyidina Abu Bakar, kamu tahu tak apa yang kamu makan tu? Lepas tu Sayyidina Abu Bakar pun bertanya, wa ma huwa, apa dia yang aku makan kan? Kemudian hamba tu kata, kuntu takahhantu li insanin fil jahiliyah wa ma ahsanal kihanah illa anni khada'tuh. Dulu ni aku duduk buat sihir, jampi waktu jahiliyah dulu. Dan disebabkan dia punya pekerjaan dia tu, dia tipu-tipu orang dan orang pun membagi macam balasan untuk dia, bagi perkara untuk dia tanam. Kira sebagai balasan untuk pekerjaan dia itulah. Okay. Falaqiyani fa'a'tani bidzalik. Mungkin bagi kat hamba Sayyidina Abu Bakar ni biji-biji untuk ditanam dan sebagainya. Bila tanam tu, naiklah pokok-pokok tu. Okay. Buah tu. So Sayyidina Abu Bakar pun makan. Sayyidina Abu Bakar makan. Bila dah tahu hamba dia kata ini adalah hasil daripada kerja dia, duk buat jumping dengan sihir dulu. Okay. Berkatalah hamba tu dekat Sayyidina Abu Bakar, fahadzal ladzi akalta minhu. Yang kamu duk makan ni hasil daripada dulu kerja aku dulu tu. Kerja jumping dengan sihir tu. Apa Sayyidina Abu Bakar buat? Fa'adkhala Abu Bakrin yadahu faqa'a kulla syai'in fi batnih. Sayyidina Abu Bakar masukkan jari dengan tangan dalam mulut, masuk jari dalam mulut,
cekik dengan diri dia sendiri untuk buat dia muntah. Faqa'a kulla syai'in fi batnihi. Dia muntahkan semua yang ada dalam perut dia. Tu tuan-tuan dan puan-puan, kesungguhan Sayyidina Abu Bakar untuk mengelakkan diri daripada makan makanan yang haram. Sampai sanggup muntahkan semua tadi balik. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan. Okey, so, kat atas katil risau tamar tu sedekah. Sayyidina Abu Bakar tak makan, muntahkan balik makanan tu sebab itu adalah hasil kerja haram, kerja jampi dan sihir. Itu tuan-tuan dan puan-puan petunjuk daripada Nabi SAW dan sahabat Nabi SAW, daripada salaf kita macam mana untuk kita menjauhi perkara-perkara yang haram ni. Makan haram, minum haram, pakaian haram. Ini perkara yang serius. Perkara yang sangat serius. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tadi Ana ada sebut perkataan tuhur tu fi'il, Ana kena check balik. Bila Nabi SAW kata la tuqbalu salatun bighairi tuhur, Ana kata fi'il tadi, Ana kena check. Yang pastinya tuhur tu sama maksud dengan taharah. Kesucian lah. Adakah dia bermaksud fi'il? Ana kena check balik. Wallahu ta'ala alam. Itu Ana kena check semula. Okay, jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Kita berhenti ke 10 ni, insyaAllah. Tanya. Okay, Ustaz, ada satu soalan di Facebook. Bagaimanakah jika kita buat kerja wiring di rumah seorang yang bukan Islam dan terdapat satu ruang yang dikhususkan untuk bilik ibadah mereka? Kita perlu dengan upah kerja tersebut yang dimasukkan dalam bayaran untuk kerja satu rumah itu. Adakah perlu diasingkan atau bagaimana status upah itu? Dan di mana perlu disalurkan duit itu? Wallahu ta'ala alam. Ana tak tahu. Ana tak tahu jawapan kepada soalan tu. Ana kena kaji dan tengok semula baik-baik soalan tersebut. Ana tak berani nak bagi jawapan sekarang lah. Wallahu ta'ala alam. Ana tak tahu. Soalan tu Ana nampak Ana KIV kan. Ana take note.